Kelebihan bulan Ramadan, Rasulullah SAW telah bersabda, Ramadhanu ila Ramadhan, wal Jum'atu ila Jum'ah, was salatu ila salat, mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Bulan Ramadan ke bulan Ramadan, dan dari Jumaat, hari Jumaat ke hari Jumaat, dari satu salat atau sembahyang ke satu sembahyang yang lain, menjadi penebus dosa di antara keduanya selama dijauhi segala dosa besar. Bermakna dijadikan Ramadan itu sebagai suatu masa yang diantaranya dikafarahkan dosa itu, digugurkan dosa. Iaitu orang-orang yang mana ketika disebutkan diantaranya kerana memang dijadikan maghfirah di dalam Ramadan itu. Tapi dengan syarat selama mana dia menjauhi dosa-dosa besar, di antara Jumaat dengan Jumaat, di antara solat dengan waktu solat. Ianya ada yang disebutkan gugur kepada dosa-dosa. Ini menunjukkan akan kelebihan Ramadan. Bersabda Rasulullah SAW mengenai bulan Ramadan, wa syahrus sabar wa sabru sawabul jannah. Ramadan, bulan Ramadan itu ialah bulan kesabaran, dan ganjaran kesabaran ialah syurga. Bermakna sabarnya kita ini, apa dia sabar dalam Ramadan ini? Memang Ramadan yang kita sebutkan sabar itu, yang kita faham adalah sabar daripada bala, sabar daripada dugaan, ditimpa kesusahan. Tidak sekadar itu, sabar ini bahkan Ramadan mengajar kita sabar. Yang dimaksudkan dengan sabar itu ialah apa? Sabar di dalam melaksanakan ketaatan, dan sabar di dalam meninggalkan maksiat. Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika mana meriwayatkan hadis, ketika mana mentafsirkan firman Allah yang mengatakan tentang golongan orang-orang yang sabar, wa basyirus sabirin. Dia mengatakan nanti yaumul qiyamah ada orang, satu golongan yang akan diseru pada hari kiamat. Ketika itu dikatakan, mana dia golongan yang sabar? Udkhulul jannata bighairi hisab. Mana golongan yang sabar? Masuklah ke dalam syurga itu tanpa timbangan. Maka bangunlah ketika itu sekelompok manusia. Mereka melewati daripada mizan dan sirat, sehingga para malaikat keheranan, siapa kamu yang tak mahu ikut daripada jalan yang sepatutnya kamu ikut, daripada timbangannya, sirat? Maka mereka mengatakan, kami adalah golongan orang-orang yang sabar. Sabar bagaimana yang dimaksudkan oleh kamu itu? Mengatakan iaitu kami sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan kami sabar di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Ini golongan yang dikurniakan oleh Allah masuk syurga tanpa hisab. Allah SWT mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya Allah memberikan ganjaran kepada orang yang sabar itu tanpa ada batasan nilai. Subhanallah. Maka Ramadan itu melatih kita bersabar. Sabar lapar, sabar di dalam dahaga, sabar mengawal hawa nafsu. Meningkatkan lagi, sabar di dalam memandang perkara maksiat, sabar di dalam mendengar benda-benda yang bukan-bukan, sabar di dalam mengucapkan perkara-perkara yang keji dan juga mengumpat. Sabar untuk pergi ke tempat-tempat yang dibenci oleh Allah, sabar dari bertindak perkara-perkara yang tak patut. Ini memerlukan kepada kesabaran. Sebab itu Ramadan adalah satu masa yang cukup penting, ataupun masa yang sesuai untuk kita melatih kesabaran kita. Tapi kita ni selalu kita didedahkan, ialah kenapa? Kerana lapar ni, kata orang putih ni, kata apa, hungry man is an angry man. Orang lapar ni dia biasa cepat marah. Dia dah lapar, lepas tu orang buat pula pasal, memang nak marah. Rupanya Ramadan ni nak latih kita ni lebih sabar lagi. Bawa balik kerja tu, naik kereta tu, Allah, dengan jam, lepas tu orang buat pula potong lain lah, peloncu dan sebagainya. Kan? Sebab apa dia potong tu? Sebab dia tak sabar tu. Kita pula marah, tak sabar juga. Lebih lagi keluar pula, tak marah, caci maki pula. Allah, ruginya pahala kita itu. Kata Nabi SAW, orang puasa itu tak boleh yarkus wala yaskhab, tak boleh mengeluarkan kata-kata keji, tak boleh, akan menghilangkan pahala Ramadan. Tapi itu ujian kita, ujian. Macam-macam ujian di bulan Ramadan ini.
Jadi memang syahrul Ramadan itu syahrul sabar dipanggil. Dia adalah merupakan bulan sabar. Wa akhiru yatqul minan nar. Di awalnya mulanya bulan Ramadan rahmat, tengahnya pengampunan, dan akhirnya merdeka dari api neraka. Sekarang ini kita berada di dalam fasa yang pertama tu rahmat. Kita lagi sekarang ni patutnya kita cuba untuk nak meraih sebanyak-banyaknya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak dapat rahmat Allah? Nak kena buat apa yang Allah suka, apa yang Allah ridha, dan membelakangkan apa yang kita suka dan apa yang kita redha. Yang ni yang kita kena buat. Tetapi malam yang kita ni dah biasa sangat-sangat dah buat apa yang kita suka dulu. Apa yang kita suka kita buat, membelakangkan apa yang Allah suka. Yang Ramadan ni sepatutnya kita nak kena berjuang, ujian hajat untuk nak buat apa yang Allah ridha dan Allah suka. Tinggalkan apa yang kita suka dan hubungkan apa yang Allah suka. Yang ni betul. Yang ini yang disebutkan orang-orang yang dapat untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk ke fasa yang kedua, maghfirah, keampunan. Allah akan kurniakan keampunan. Yang ini semuanya diharapkan. Kita mengharapkan keampunan daripada Allah. Bulan Ramadan ini bulan maghfirah, bulan yang diberikan keampunan kepada hamba-Nya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, dalam ini nanti insya-Allah lepas ini akan ada riwayat hadis tersebut. Sesungguhnya Allah Taala kerap memerhati kaum muslimin. Wa akhiru yatqul minan nar. Akhirnya akan dilepaskan daripada neraka Allah, jaminan. Sesungguhnya Allah Ta'ala kerap memperhatikan kaum muslimin pada malam pertama dari bulan Ramadan. Malam pertama itu sebenarnya adalah perkara yang penting. Kita panggil apa? Kita panggil yang pertama. Kita pun kadang-kadang tu pandangan pertama itu penting. Begitu juga permulaan itu penting. Maka Allah akan melihat kepada hamba-Nya yang lebih khusus pada malam pertama, bagaimana mereka mula. Sebab itulah untuk masuk dalam permulaan yang terbaik di dalam Ramadan, kena bersiap sebelum Ramadan. Baru masuk Ramadan itu dengan persiapan yang rapi. Sebab masa itu ada nazarah, ada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat pandangan rahmat Allah, kita dah selamat. Tapi nak dapat masuk dalam keadaan yang berjaya itu kena ada latihan sebelum Ramadan lagi. Siapa yang mendapat perhatian Allah Ta'ala saja tidak diseksanya, dan seterusnya dia mengampunkan mereka pada malam akhir dan di bulan Ramadan. Pertama penting. Kemudian bukan pertama saja, kemudian istiqamah, konsisten terus sampai akhirnya akan mendapatkan pengampunan daripada Allah. Kata Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka Ramadana falam yufar lahu ab'adahu Allah." Qul amin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin. Barang siapa yang menemui bulan Ramadan sedang dia tiada diampuni Allah Taala. Tadi kita sebut bahawa pertengahan dapat maghfirah, pengampunan daripada Allah. Bahkan memang betul pun bulan Ramadan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan tulus ikhlas akan diampunkan dosa yang telah lalu. Target yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang banyak berdosa ini, yang banyak diulang-ulang di dalam ganjaran yang dikurniakan oleh Allah adalah pengampunan. Sebab tu dia kata tadi mukaffirat, yang memberikan gugur dosa. Sebab memang pun manusia ini tak habis dengan dosa dan kesalahan dia. Maka di dalam bulan Ramadan ini penumpuannya selain daripada rahmat yang dikurniakan oleh Allah, penumpuan yang Allah nak berikan kepada hamba-Nya adalah pengampunan. Menjadi sebab kepada Allah untuk nak berikan ampunan, yang mana Allah isyaratkan dengan apa? Dengan ditutup rapat pintu neraka itu. Wa ghuliqat abwabun nar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ditutup rapat pintu-pintu neraka. Sebagai satu simbol, walaupun Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu mengatakan hakikat Allah buka pintu itu hakikat, Allah tutup sungguh-sungguh, memang tutup sungguh. Tetapi juga sebagai satu simbol nak bagi tahu kepada kita di sana penuh dengan rahmat, peluang untuk masuk syurga dan peluang untuk mendapatkan keampunan, untuk dilepaskan dari neraka Allah. Sebab tu kalau Nabi sebut begitu dan Allah laksanakan demikian, maka itu sebenarnya peluang untuk kita semua. Tak ada beza orang-orang yang adil, orang-orang yang jahil. Tak ada beza dengan orang-orang yang soleh dengan orang-orang yang taleh, orang-orang yang tak baik. Semuanya bulan Ramadan ini
ni berpeluang, sempur berpeluang. Tinggal lagi kalau dia kena memenuhi kepada hak-hak Ramadan. Bukan bermakna ini Ramadan hanya untuk orang alim saja. Bukan Ramadan ini untuk orang khusus saja. Ramadan ini untuk orang yang soleh saja. Tidak. Dibuka pintu syurga itu untuk siapa saja. Tetapi dengan syarat mesti puasa iman dan wahtisaban. Mesti mendirikan malamnya iman dan wahtisaban. Itu je. Kalau dapat memenuhi perkara tersebut, siapa saja akan dapat masuk. Pada setiap malamnya pula ada suatu suara menyeru, siapa yang mahu kebaikan mari, siapa yang mahu kejahatan berhapuslah. Yang ini disebutkan memang ada seruan. Siapa yang mahu kebaikan, siapa yang mahu kejahatan. Itu terpulang di atas pilihan kita masing-masing. Riwayat yang lain pula mengatakan siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan suatu sembahyang fardu dalam bulan Ramadan sama diimbangi dengan 70 sembahyang pada lain-lain bulan. Jelas. Siapa yang mendekatkan diri dengan suatu sunnah sama diimbangi dengan suatu sembahyang fardu pada lain-lainnya. Jadi ganjaran ditingkatkan. Bahkan itu dalam ibadah-ibadah. Dalam puasa Allah dah sebutkan, fa innahu li wa ana ajzi bih. Dia adalah untuk aku dan aku berikan ganjaran. Menunjukkan ganjaran luar biasa yang akan dikurniakan oleh Allah. Jelaslah bahawa sembahyang sunat dalam bulan Ramadan dikira sama tingkat dengan sembahyang fardu pada lain-lain bulan dari segi pahalanya. Sedang sembahyang fardu pula dilipat gandakan pahalanya ke atas fardu-fardu yang biasa ditunaikan pada lain-lain bulan Ramadan sampai 70 kali ganda. Itu yang digandakan solat fardu. Belum campur solat fardu berjamaah 27, lebih baik daripada sendirian. Digandakan 70 lagi. Belum lagi ganjaran takbiratul ihram, lain lagi. Ganjaran saf awal, lain lagi. Subhanallah, banyaknya sebenarnya lipatan ganda yang dikurniakan oleh Allah. Maka dalam bulan Ramadan bertambah lagi ganjaran yang dikurniakan oleh Allah. Bersabda Rasulullah SAW, "Man shama Ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, mendirikan malamnya, menjaga malamnya dengan kepercayaan dan tulus ikhlas, yakin, dan juga keikhlasan, percaya diampunkan segala dosanya yang telah lalu. Jadi tuan-tuan, keimanan ini kepercayaan. Setiap orang itu beramal berdasarkan keyakinan dan kepercayaan. Kita hari ini, kalau kita nak laburkan duit kita, kalau kita nak berniagakan duit kita, kita kena yakin dengan perniagaan itu. Walaupun kadang-kadang belum ada jaminan, tapi orang cakap itu seolah-olah meyakinkan. Janji-janji yang ditaburkan itu seolah-olah memberangsangkan, maka kita labur. Tapi itu tak ada jaminan. Ini yang Allah kurniakan ini pasti ada jaminan yang menjaminnya. Allah la yukhliful mi'ad, yang tak pernah mempunyai janji. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kepada baginda Rasulullah Shadiqul Amin, seorang yang tak pernah berbohong baginda Rasulullah SAW. Maknanya kalau kita tengok orang-orang itu beramal, dia adalah berdasarkan keyakinannya. Kalau dia yakin dia kuat, tinggi, maka amalnya lebih lagi. Tapi kalau keyakinan dia ala kadar, dia beramal pun ala kadar. Apalagi kalau yang kurang keyakinannya, maka dia akan buat apa ataupun sekadarnya sahaja. Itu orang-orang yang rugi. Begitulah pada waktu puasa dan juga ketika mana mendirikan.